Okey, assalamualaikum adik-adik. So, kita akan sambung pada kita punya next task iaitu Time Attack Challenge 3 ataupun TAC 3 yang mana kedudukan ataupun koordinat api tu telah diletakkan ataupun telah diberitahu iaitu pada kedudukan B2, F2, F6 dan D4. Okey, anda perlu tahu anda boleh melengkapkan TAC 3 ni dalam masa 3 minit. Okey, kemudian anda boleh mengikut turutan anda. Maksudnya tak perlu ikut nombor B2 dahulu, F2 baru F6. Tak perlu. Sebenarnya anda boleh ikut pada kreativiti anda yang mana satu anda nak padamkan dahulu. Okey. So, macam mana kita nak corakkan kita punya pergerakan? Kita boleh lihat di sini. Okey, ini adalah pergerakan untuk kita pergi dan balik semula ke dalam kotak. Okey, saya boleh cadangkan iaitu anda pergi kepada lilian nombor 3 dahulu. Kemudian anda pergi ke lilian nombor 4, lilian nombor 2 dan lilian nombor 1, kemudian pulang semula ke dalam kotak. Okey, nampak ya? Okey, sebab apa saya pergi ke nombor 3 dahulu? Itu kerana proses yang anda buat sebelum pada TAC 1, TAC 2 adalah sama. So, benda tu anda boleh terus pakai sama je. Okey, kalau anda pasal kat sini, lilian nombor 4 sebenarnya kedudukannya sama macam sebelum TAC 2 iaitu pada F4 tapi dia tukar pada D4. So kat sini sebenarnya anda dah nampak corak dia adalah sama sahaja. Sebenarnya kita boleh gunakan TAC 2 tetapi kita hanya perlu ubah kedudukan pada D4. Sini sebelum ni dia guna pergi belah kanan. So kita akan ke kiri dan ke kanan. Sebelum ni kita ke kanan ke kiri. Sekarang ni kita ke kiri ke kanan. Ini nampak perbezaan dua benda tu sahaja. Okey, so kita akan cuba dahulu, kita akan buat satu persatu iaitu pada lilian nombor 3, kemudian lilian nombor 4 dan ke lilian nombor 2, lilian nombor 1 dan pulang semula. Okey, jelas Okey, proses yang sama kita akan pergi ke Tinker Code. Okey, sekiranya anda ingin gunakan TAC 2, so anda boleh open file dan cari file iaitu TAC 1, TAC 2 anda. Okey, di sini nampak anda dah ada coding yang telah anda gunakan dan ada juga ada variable ataupun function yang telah anda buat. Okey, so sebenarnya kat sini anda boleh nampak ini adalah pergerakan untuk kepada lilin yang pertama ataupun lilin pada F3, F6 di sini, nombor 3 ini. So kita gunakan sehingga simpang 1, simpang 2, simpang 3. Kipas dihidupkan dan robot akan bergerak ke kiri. Okey. Saya nampak robot akan pergi ke lilin nombor 3 dan bergerak ke kiri. Okey, so kita akan buangkan dahulu kat sini. Okey, nampak? Sebenarnya coding semua ini mungkin anda boleh guna pakai tapi anda boleh delete. Okey, kalau anda nak belajar macam mana saya simpan di bawah ni, anda hanya contohnya saya buang dahulu. Okey, kat sini. So anda hanya perlu duplicate ataupun simpan. Okey, saya duplicate. Saya letakkan di bawah ini. Saya asingkan daripada blok yang kita copy tadi. Okey, saya disablekan dia. Mana saya simpan dia untuk rujukan. Contoh saya nak tahu nombor dia berapa, dia punya pusingan macam mana. Okey, saya simpan. Okey, tapi ini untuk right. Okey, so anda cari lagi satu untuk left. Mana left? Okey, dalam tak ada left. Tapi left anda mungkin boleh dapat dekat ni lah, dekat TAC 1. Okey, so yang mana tak pakai ni kita boleh buang sahaja. Buang untuk kita kemaskan. Okey, saya letak di bawah. Okey, ini adalah permulaan kita. Okey, so permulaan kita adalah untuk ke lilian nombor 3 iaitu dekat F6. So, kita akan pergi simpang pertama, simpang kedua dan bertemu pada junction untuk kita berhenti dan kipas dihidupkan dan kita bergerak ke kiri. Okey, so kita try dan kita cuba untuk upload. Okey, so kita akan upload tapi jangan lupa kita akan setkan dulu bot kita Arduino Nano. Configure komanda iaitu contoh saya ni COM4. Okey, dan kita boleh upload. Okey, so inilah corak untuk kita punya track. Okey, so nampak kita akan perlu pergi kepada F2 ataupun lilin nombor 3 sini dan pergi kepada D4 dan kemudian F2 dan kita akan pergi kepada B2. Okey, dan kita akan pulang semula. Okey. Okey, saya akan cuba.
Okey, nampak? So kita akan gunakan pergerakan untuk kepada D4. Okey, untuk pergerakan seterusnya adalah anda perlu menjumpai satu simpang pertama dan simpang yang kedua. Okey, simpang yang kedua tu anda perlu membuat satu action iaitu ke kiri dan anda perlu padamkan api ataupun hidupkan kipas dan offkan dia, kemudian anda pandang ke kanan. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah proses yang sama. Saya copy untuk simpang yang pertama. Okey, so simpang pertama. Okey, simpang kedua adalah simpang yang ada action. Okey, macam mana saya tunjukkan tadi, saya simpan bahagian bawah ni adalah untuk reference, iaitu saya nak turn left ataupun right at C menggunakan nilai line speed 100, 150, 100, 100 dan 320. Okey, so anda hanya boleh copy ataupun anda buatkan satu blok baru tapi mengubah nilai sama dengan di bawah. Okey, saya tukar dahulu iaitu action saya pada ke kiri sebab kita punya kedudukan ni adalah ke kiri. Okey, dan line speed 100, okey, timer forward saya 150. Action speed saya adalah 100 dan timer action saya adalah 320. Nampak ya? So robot akan bergerak ke kiri untuk dihasilkan lah ataupun diprogramkan. Okay, so anda boleh cuba try dan dapatkan pergerakannya ke kiri. Okay, tapi saya nak tunjukkan anda dengan cara pantas, mungkin anda akan nampak lebih lincah lah. Okay, so kita akan panggil satu blok iaitu blok fan activate sebab dia dah pandang ke kiri. So kita boleh onkan kipas dan dia akan padamkan. Kemudian kita akan turn right. Okay, so turn right kita boleh gunakan daripada blok atas ni. Kita akan letakkan di bawah dan kita tukarkan kedudukan pusingan dia ke kanan dan kita boleh gunakan dia punya delay yang dah ada. So kita dah testkan kedudukan pada kelajuan 100 dan delay 320. Okay, kalau anda nak ubah ataupun anda nak cuba kedudukan yang lebih laju, so anda boleh naikkan nilai speed, tetapi anda perlu pastikan nilai delay ini dikurangkan mengikut kesesuaian lah. Okay, so kita akan upload. Ya, robot akan bergerak kiri dan ke kanan. Okey, so nampak? So anda perlu buat perubahan sedikit, mungkin kedudukan dia tidak terlalu center untuk dapatkan kedudukan yang terbaik. Okey, so proses yang seterusnya sama lebih kurang macam tadi, cuma kedudukan dia adalah pusingan ke kanan ataupun pusingan ke kiri saja. Okey, so pergerakan yang seterusnya anda perlu bergerak kepada ke hadapan untuk simpang pertama dan akan jumpa simpang kedua dengan pergerakan action ke kanan. Okey, so benda tu sama je macam tadi. So saya akan tunjukkan proses. Okey, sini simpang pertama, kita copy dan letakkan. Yang simpang yang kedua, kita hanya tukarkan dia punya action iaitu action right dengan inilah nilai-nilai yang sama. Kemudian kita akan ambil fan ataupun kita copy kat sini, duplicatekan dia dan letakkan. Fan dihidupkan, yang ini pula kita akan letakkan dan kita akan delaykan. Kenapa? Bila simpang pertama dia akan gerak ke simpang kedua akan ke kanan. Okey, dan akan memandang lilin dan kita akan hidupkan kipas. Okey, seterusnya robot akan bergerak secara 180 ataupun pusing U-turn lah ataupun ke belakang ataupun pusing lah, kita pilih arah yang mana sesuai. Mungkin kita ambil right center. So, okey, right center pada kelajuan 100. Okey, disebabkan ini adalah delay yang digunakan untuk 90 degree. Tapi kalau anda nak rasa dapat 180, anda perlu doublekan dia. Contoh saya doublekan dia, jadilah dia 640 ataupun 650. Okey, so kita akan cuba dan tengok macam mana robot tu bergerak 180. Okey, anda boleh nampak kedudukan ini tidak 180, mungkin terlebih. So anda perlu kurangkan mengikut kesesuaian supaya mencapai sudut 180. Okey, so untuk kedudukan 180 mungkin kita perlu ubah. Saya telah tukarkan kepada 450 dan kita upload semula. So anda perlu buat latihan supaya dapatkan nilai yang terbaik dan anda simpan. Jangan lupa catatkan pada kedudukan macam mana pusingan dia, berapa kelajuan dan juga berapa delay yang perlu ditetapkan.
Okay, so try lagi. Okay, kita akan cuba lagi. Okay, perfect. Okay, so seterusnya anda akan buat pergerakan pada kedudukan simpang pertama dan simpang kedua. Okay, simpang pertama, simpang kedua anda akan jalan sehingga dapat ke C2 ni untuk anda padamkan. So maksudnya anda boleh gunakan yang straight saja. Okay, so dari sini kita boleh gunakan. Okay, so dari sini kita boleh gunakan blok untuk jalan ke depan saja. So begitu blok ke jalan ke depan, kita forward ke depan satu, ke depan yang kedua, dan dia akan berhenti. Kemudian kita akan hidupkan kipas. Okay, ini cara cepat lah, kita copy duplicate lah. Tapi kalau anda nak gunakan cara biasa, anda boleh pergi kepada blok-blok untuk dapatkan blok fan, blok contohnya rush. Okay, anda boleh dapatkan di sini lah. Okay, so anda dah hidupkan. Kemudian anda akan buat pergerakan ke kiri. Okay, so nampak proses-proses yang sama sebenarnya. So anda boleh dapatkan blok yang sama macam atas ni, tapi kita akan tukarkan kepada ke kiri lah. So anda boleh duplicate, letak tepi dahulu. Okay, anda duplicate lagi, letak dekat bawah ni. Kemudian anda bawakan satu set ni, letakkan di bawah fan activate. Okay, so maksudnya lepas fan tu deactivate, anda akan buat pergerakan ke kiri 90 degree sebelum sampai ataupun melalui jalan yang berwarna biru inilah. Okay, so kita akan cuba upload. Okay, tunggu dulu. So nampak kat sini bila kita copy, kita kena pastikan kedudukan ataupun action ataupun arah yang motor tu akan bergerak dengan betul. So kat sini sepatutnya ke kiri, tapi kita copy saja. So anda perlu pastikan kedudukannya adalah pergerakan ke kiri, baru kita boleh upload. So 1, 2, 3. Okay, so kat sini nampaknya kedudukan untuk forward anda tu tidak terlalu bagus lah. Okay, so kat sini anda perlu buatkan kelajuan ataupun pergerakan ke depan, iaitu time forward anda. Kalau anda pasang time forward anda 150, tetapi time forward yang biasanya kita akan kiri kanan lebih kurang 150. So anda perlu naikkan lah daripada 150 dan ulang sehingga dapat yang terbaik lah. Satu, dua, tiga. Okay, perfect. Okay, so seterusnya kita akan buatkan pergerakan untuk line berwarna biru. Okay, dari sini kita akan pergi ke junction yang pertama, junction yang kedua, junction ketiga, junction keempat ialah untuk ke kanan, dan jumpa junction yang pertama untuk sampai berhenti lah. Okay, so saya akan tunjukkan ini untuk semua sekali. Okay, ini adalah untuk junction pertama, kita duplicate. Okay, kita ada junction yang kedua, junction yang ketiga. Okay, dan junction keempat kita adalah 1, 2, 3, 4 kita adalah ke kanan. So kita perlu manggil yang junction 4 kita adalah ke kanan. So kita perlu memanggil blok ataupun junction kita yang bergerak ke kanan. Contoh ini, so, kita akan duplicate dan kita buat tepi sikit. Okay, dan kita letakkan di bahagian bawah ini. Okay, so maknanya robot akan bergerak pada kanan pada kedudukan ini, dan anda perlu satu lagi junction untuk bagi robot tu masuk ke dalam. Okay, so anda perlu gunakan satu lagi junction ataupun yang berbentuk forward di sini, dan robot akan berhenti ketika mana robot tersebut sampai pada junction yang terakhir lah. Okay, so kita boleh upload dan kita cuba macam mana robot tu bergerak. Okay, saya akan tunjukkan coding untuk full sebelum kita nyalakan lilin. Minta maaf kerana lilin untuk yang B2 tidak ada sebab kami kehilangan sebenarnya lilin untuk nyalakan api. So kita akan mulakan 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okey, so robot dah beralih kepada kotak anda lah. Kita cuba lagi untuk dengan yang ada api. Okey, 1, 2, 3. Okey, lepas anda perlu menganggap yang pada B2 ada api. Okey, so anda complete untuk TSC3. So anda boleh cuba pada robot anda dan lakukan sebarang kalibrasi ataupun perubahan nilai untuk dapatkan yang terbaik. Okey, seperti biasa, jangan lupa anda setiap kali anda dah coding ataupun buat perubahan, anda savekan kepada nama file anda, iaitu bergantunglah kepada anda punya nama yang sesuai untuk anda tulis. Contoh saya LOF TSC3 complete, dan simpankan di folder ini. Okey, macam mana? Susah ke senang? Okey, kalau anda tengok ini benda-benda yang sama juga akan diulang, tetapi anda boleh dapatkan nilai yang terbaik ataupun kelajuan yang terbaik untuk anda. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay guys, jangan lupa subscribe Mekabotik Channel, tekan loceng dan like video-video kami. Syukran jazilan.